Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Anas Ibrahim dan rakan-rakan sekalian. Terima kasih kepada semua yang hadir ke kuliah ini. Nama saya Razi bin Abdul Malik dari kelas G. Kuliah hari ini akan membincangkan topik ke-6, Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Semoga kita dapat mendengar, melihat, berfikir, berbincang dan seterusnya menghayati Perlembagaan Persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Sinopsis untuk topik ke-6. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat, termasuk kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya, yang berbeza etika dan peradaban, bertemu dan beriktihar mencari persetujuan dan titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud pada peringkat makro, pertengahan dan mikro. Hampir semua masyarakat dunia menjadikan perlembagaan sama ada perlembagaan bertulis ataupun tidak sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajmukan etika dan peradaban. Bagi Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sepadan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Sifat Perlembagaan Persekutuan secara simboliknya adalah sebagai kontrak sosial kerana terkandung di dalam pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak dalam masyarakat Malaysia. Tapak integrasi. Definisi tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan beriktihar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Ia terbagi kepada 3, iaitu makro atas ke bawah, meso bawah ke atas, mikro inisiatif akar umbi, perlembagaan, badan bukan kerajaan NGO, peranan rakyat, pengenalan, definisi dan konsep perlembagaan, sejarah dan garis waktu gubalan, perlembagaan persekutuan, kerangka asas perlembagaan persekutuan, dan akhir sekali ialah cabaran. Objektif untuk topik ke-6 iaitu menghayati perlembagaan sebagai tapak integrasi ke arah pengukuhan etika dan peradaban di Malaysia. Masa pembelajaran topik ke-6, setelah mempelajari topik ini, anda akan dapat menjelaskan konsep tapak integrasi dalam kehidupan bermasyarakat, menjelaskan latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi utama negara. Yang ketiga ialah menganalisis perkara asas dalam perlembagaan persekutuan dengan memberi perhatian kepada aspek tapak integrasi. Yang keempat, menghuraikan definisi dan konsep perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban di Malaysia. Yang kelima, menganalisis isu semasa berkaitan perlembagaan persekutuan. Dan yang keenam, iaitu menghuraikan cabaran yang dihadapi. Manakala kandungan untuk topik yang keenam, yang pertama ialah sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Yang kedua ialah perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Yang ketiga, konsep, keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Yang keempat, 3 tahap tapak integrasi iaitu makro atas ke bawah, meso bawah ke atas dan mikro inisiatif akar umbi. Yang kelima ialah perlembagaan persekutuan, cabaran tafsiran semasa. Konsep tapak integrasi. Apakah itu tapak integrasi? Tapak integrasi sebagai wahana nasional, apakah ciri-ciri tapak integrasi? Yang pertama ialah sebuah ruang sosial abstrak dan nyata. Yang kedua ialah satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Yang ketiga, proses pertemuan berasaskan prinsip tawar-menawar, bargaining, perundingan, negotiation dan penghantaran mediation. Yang keempat adalah tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Yang kelima, ada yang berjaya, ada yang tidak. Yang keenam, usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatupaduan. Tapak integrasi yang aktif. Dari atas ke bawah, kawasan rukun tetangga bersifat kelompok strategik wujud semenjak 1970-an, bilangan 8,500 seluruh negara, mekar dan matang dari orientasi security ke ejen pembangunan, politik, federalisme, coalition, perlembagaan, pendidikan, sistem kebangsaan vernacular antarabangsa, agama, pelbagai
pelbagai agama aktif serentak dilindungi perlembagaan. Bawah ke atas, peranan NGO sebagai pengagih habuan pembangunan, NGO ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti. Inisiatif Akar Umbi, Street Wedding Thousand Countrywide during weekends, Marginalization Third Place Concept, a successful local group initiative for economic, social, cultural reasons. Kes Kelantan dapat integrasi ruang pertemuan komuniti dan budaya. Negeri Kelantan sebagai sebuah tapak integrasi, majoriti Melayu Muslim 94% penduduk Kelantan. Minoriti pecahan daripada 6% penduduk ialah Cina peranakan. Kelantan Siam Kelantan 1500 pada 2010 orang asli dan Indian Muslim. Kes Kelantan, 4 proses integral majoriti minoriti. Asimilasi kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Siam Kelantan, bahasa dialek Kelantan, status bumi putera dan perakuan pemerintah kolonial, undang-undang tanah. Akomodasi, majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Siam Kelantan, agama Theravada Buddhism, adat resam, bahasa Siam. Akulturasi, pinjam-meminjam unsur budaya di kalangan etnik berbeza, majoriti dan minoriti. Siam Kelantan, makanan, kesenian dan seni busana. Dan yang terakhir sekali ialah amalgamasi, asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkahwinan. Siam Kelantan, perkahwinan campur berlaku. Bagi kes Kelantan, Sri Neng buah tokoh integrasi Siam Kelantan. Pentadbir budaya dan warisan, ken kebudayaan dan warisan, peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan. Epik Ramayana dipersembah dalam dialek Kelantan, mempersembah tarian Mak Yong dan menorang, sumber daripada arwah Prof. Yusuf Ismail. Ahli kepada dua pasukan wayang kulit Siam, iaitu wayang kulit Sunan Sriwijaya Darul Naim, jadi tok dalang bersama ahli-ahli Melayu Kelantan, pertunjukan di Kelantan dan Lembah Kelang, wayang kulit Sri Cindayu, Kod Lanas Kelantan, jadi tok dalang bersama tok dalang Cina Kang Bun An, dan terakhir sekali pertunjukan di sekitar Kelantan. Kes terkini, penyatu paduan usaha membina tapak integrasi terkini. Dua contoh terkini, penyelesaian perbalahan mengenai ISER, perdebatan pentasyaran dan politik kompromi, penyelesaian konflik sivil Mariam Subang Jaya, memahami kedudukan tempat keramat agama dalam konteks pendekatan analisis three konsep, struktur sejarah biografi, antara realiti sejarah dan tuntutan semasa. Pengenalan perlembagaan persekutuan. Pengenalan. Undang-undang penting untuk mewakilkan laku masyarakat menyediakan garis panduan kelakuan masyarakat. Undang-undang Asas Pembinaan Etika dan Tamadun. Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi dan sumber rujukan. Perlembagaan persekutuan menyediakan ruang tapak integrasi, dan terakhir sekali adalah tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Mari kita lihat akademik cak. Apakah maksud perkataan undang-undang? Apakah peranan undang-undang dalam masyarakat? Sejauh manakah undang-undang menyumbang dan menghasilkan keharmonian dalam kalangan masyarakat? Nama saya Jason Ashley Anak Peter dari kelas C. Di sini saya akan membincangkan tentang definisi dan konsep perlembagaan. Apakah itu definisi dan konsep perlembagaan? Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan mencipta tiga institusi pentadbiran negara, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan tiga institusi tersebut. Pada masa sama, perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Seterusnya, perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis. Perlembagaan adalah juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Di samping itu, perlembagaan menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu berdasarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara.
Perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara ini. Perlembagaan persekutuan juga berasaskan kontrak sosial. Perlembagaan persekutuan yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perjanjian ini ditandatangani pada 5 Ogos 1957 oleh Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan raja-raja bagi negeri-negeri. Perlembagaan persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara. Setelah kita berbincang dengan topik tersebut, uraikan hubungan antara perlembagaan dan warga negara yang terdiri daripada pelbagai etnik atau komuniti. Jelaskan peranan dan kepentingan kontrak sosial. Kita teruskan dengan sejarah dan garis waktu gubalan. Ini menunjukkan sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan mengikut peringkat. Pertama sekali adalah undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Malayan Union diikuti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948, kerjasama etnik, siasi pilihan raya dan perikatan. Kemudian Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Red. Seterusnya Jawatan Kuasa Kerja. Kemudian akhir sekali adalah peristilahan perlembagaan. Ini adalah sejarah dan garis waktu gubalan perlembagaan persekutuan mengikut tahun. Pertama sekali bermula daripada 1955, iaitu pilihan raya pertama, penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Diakhiri dengan diterima di negeri-negeri. Pertama sekali, undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu membuktikan telah wujud sistem pemerintahan yang tersusun di Tanah Melayu, walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Keadaan ini menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun tersebut itu adalah wujud sebelum kedatangan penjajah British. Semasa pentadbiran British, dua buah negeri telah membuat perlembagaan mereka sendiri, iaitu negeri Johor dan negeri Terengganu, masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Kemudian Malayan Union. Sebab-sebab Malayan Union diperkenalkan adalah menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan pengurusan pentadbiran. Negeri-negeri seperti negeri-negeri Melayu Bersekutu, negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu bekerjasama dengan Jepun, dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu, menjadi asas kepada British untuk masyarakat tempatan bagi memerintah negara sendiri. Ini adalah menunjukkan ciri-ciri Malayan Union. Semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Singapura dijadikan tanah jajahan perasingan. Kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan kecuali dalam hal agama Islam dan adat istiadat Melayu sahaja. Hak kerakyatan yang sama bagi semua orang tanpa mengambil kira bangsa dan keturunan. Pengenalan Malayan Union telah memberikan hak warga negara kepada sesiapa sahaja yang lahir di Tanah Melayu. Oleh itu, terdapat tentangan orang Melayu terhadap Malayan Union kerana kedaulatan Raja-Raja Melayu dilenyapkan, kecuali dalam hal ehwal berkaitan agama Islam dan adat rasam Melayu. Hak kerakyatan diberikan berdasarkan prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah berumah tautin lebih 10 tahun dan lahir selepas Malayan Union secara terus menjadi warga negara sama rata kepada semua warga negara tanpa mengira bangsa, iaitu penduduk pribumi tidak memiliki apa-apa keistimewaan. Cara Harold McMichael mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu yang menggunakan cara paksaan dan ugutan seperti Sultan Kedah telah diberikan kata dua, iaitu menandatangani persetujuan Malayan Union atau dilucutkan dari takhta pemerintahan. Yang ketiga, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Setelah mendapat tentangan daripada orang-orang Tanah Melayu, British telah membatalkan Malayan Union.
Bagi tujuan menggantikan Perlembagaan Melayu Union, sebuah jawatan kuasa kerja ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri daripada 4 wakil Raja-Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. British menubuhkan jawatan kuasa perundingan pada Disember 1947 yang terdiri daripada orang Eropah, China dan India dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu mengenai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini adalah ciri-ciri penting Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Singapura kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Kerajaan persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officer. Sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah dengan nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Syarat kewarganegaraan diketatkan, pemohon mesti lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin selama 8 hingga 12 tahun. Pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun. Umur minimal bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Orang Melayu diberi hak istimewa sebagai kaum Bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan persekutuan dan negeri. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Abdul Hadi bin Abdul Khalid dan saya akan menyambungkan pembintangan selanjutnya. Yang keempat, kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Perubahan jawatan kuasa Perhubungan Masyarakat 1949 (CLC) yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan sesetengah masyarakat perlembangan, terutamanya berkaitan perlembagaan politik dan ekonomi. Jawatan kuasa ini ditubuhkan bagi membincangkan pelbagai isu seperti kewarganegaraan dan kedudukan khas ataupun special position orang Melayu serta dasar pendidikan. Tokoh-tokoh yang menganggotai jawatan ini adalah Datuk Ong Jaafar, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Tun Tan Cheng Lock, C.C. Tan dan E.E.C. Thuraisingat. Yang kelima, Pilihan Raya Umum 1955. Pilihan Raya Umum 1955 iaitu pilihan raya umum yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu, memberi implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Ini disebabkan telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan bukan Melayu, khususnya yang melibatkan pelbagai kursi pilihan raya seperti jadual di bawah. Pembahagian kerusi dan calon. UMNO telah membuat pengorbanan dan meletakkan calon bukan Melayu di kawasan majoriti pengundi Melayu, dan walaupun pengundi adalah 84.2%, tetapi demi perpaduan dan mengamalkan konsep perkongsian kuasa, UMNO diperuntukkan 35 kerusi sahaja, MCA 15 kerusi dan MIC sebanyak 2 kerusi. Parti UMNO, peruntukan kerusi adalah 35%, kerusi 69% dan peratus pengundi 84.2%. Parti MCA, peruntukan kerusi 15%, kerusi 28%, peratusan pengundi 11.2%. Parti MIC, peruntukan kerusi 2%, kerusi 3% dan peratusan pengundi 3.9%. Perkara ini mengetepikan pandangan sempit perkauman dan bekerja ke arah merealisasikan kemerdekaan daripada penjajah. Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri pertama telah membentuk kabinet yang terdiri daripada komposisi berbidang kaum iaitu 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan 1 orang India. Memilih kabinet ini menunjukkan satu kerjasama yang baik dengan pelantikan 3 orang
Cina, dan seorang India untuk memberikan keseimbangan etnik yang lebih diterima dalam majlis perundangan persekutuan. Komposisi kabinet pertama ini menunjukkan bermulanya tapak integrasi. Yang keenam, Suruhanjaya Perlembagaan ataupun Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Perlembagaan merupakan sebuah suruhanjaya bebas yang perubahannya diperkenan oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi merangka perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya ini juga dikenali sempena nama pengusinya iaitu seorang Hakim Mahkamah Royal England Lord William Red. Suruhanjaya Red terdiri daripada para ilmuwan dalam bidang perlembagaan iaitu Sir Ibra Jennings daripada United Kingdom, Sir William Michael daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India, dan Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Terdiri daripada Sir Ibra Jennings daripada UK, Sir William Michael daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India, Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Suruhanjaya Red berlaku pada 1956 dipengerusikan oleh Hakim Lord William Red daripada England. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 pun terbentuk. Pelantikan Suruhanjaya Perlembagaan. Satu kerakyatan, menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu, Parlimen yang mempunyai dua dewan iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara, negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan. Petikan laporan Suruhanjaya Red. Number 3. The members of the commission were appointed in the name of Her Majesty the Queen and their Highnesses, the ruler with terms of reference as follows. To examine the present constitutional arrangements throughout the Federation of Malaya, taking into account the positions and dignities of Her Majesty the Queen and of their Highnesses the rulers, and to make recommendations for a federal form of constitutional for the whole country as a single self-governing unit within the Commonwealth based on parliamentary democracy with a bicameral legislature which would include provisions for Number 1. The establishment of a strong central government with the settlement ensuring a measure of autonomy. The question of the residual legislative power to be examined by and to be subject of recommendations by the Commission and with machinery for consultation between the central government and the states and settlements on certain financial matters to be specified in the Constitution. Number 2. The safeguarding of the position and prestige of the Highnesses as constitutional rulers of their respective status. Number 3. A constitutional yang di-Pertuan Besar or head of the state for the federation to be chosen from among the Highnesses, the rulers. Number 4. Common nationality for the whole of the federation. Number 5. The safeguarding of the special position of Malays and the legitimate interests of the other communities. Number 4. Two understandings were reached at the London Conference in relation to this term of reference. First, it was understood that nothing in the terms of reference proposed for the Constitutional Commission was to be taken as any way prejudging the position of Her Majesty the Queen in relation to the statement of Penang and Malacca. And second, the subsection number 4 of the term of reference was not to be taken as precluding the Commission from making recommendations which would allow British subjects or subjects of their Highnesses the ruler to retain the status as such they had acquired the proposed common nationality. Number 5. The agreement of the Conference of Rulers to the terms of reference and the two understandings were subject to a rider which read as follows: Your Highnesses, which is to be understood that they do not wish the word nationality.
And paragraph number 4, to be interpreted by the Commission in strict legal sense, but to be widely enough to include both nationality and citizenship so that if the Commission so wish, it can preserve the combination of nationality and citizenship which expressed in the Federation of Malaya Agreement 1948, but naturally without any restriction on the expansion of citizenship, so as to produce what in effect would be a common nationality. Some of these riders were accepted by Her Majesty's government and conveyed to our chairman. Cari dan bincang. Cari laporan Soldier Red 1996 dan 1957. Cari teks hukum negara. Bincang termalantikan Soldier Red dan rukun negara dengan memberikan tumpuan kepada isu-isu berkaitan tanpa integrasi dan penghayatan etika dan peradaban. Saya Abdul Hadi bin Abdul Khalid, sekian, terima kasih dan dipersilakan pembentang seterusnya. Seterusnya ialah kerangka asas perlembagaan persekutuan. Terdapat 8 kerangka asas perlembagaan persekutuan, iaitu negara persekutuan, Islam agama bagi persekutuan, perlembagaan undang-undang tertinggi, elemen warisan, kewarganegaraan yang sama, kebebasan asasi pindaan perlembagaan dan perkara subversif dan darurat. Ciri-ciri umum bagi negara persekutuan ialah mempunyai perlembagaan bertulis, perkongsian kedaulatan, negeri-negeri diberikan kuasa autonomi sebagaimana dipersetujui Mahkamah paling tinggi yang mentafsir perlembagaan serta layanan samarata antara negeri-negeri. Seperti yang kita sedia maklum, agama Islam merupakan agama rasmi persekutuan. Walau bagaimanapun, rakyat Malaysia tetap diberi kebebasan beragama. Semua urusan dalam negeri adalah diuruskan oleh Raja Islam. Hal ini kerana Islam telah bermula sejak sekian lama berdasarkan sejarah dan ia turut diwarisi dan menjadi tradisi bagi masyarakat Melayu. Perundangan, pelaksanaan dan pentadbiran Islam tetap dijalankan dan dilaksanakan menurut Perlembagaan Malaysia. Seterusnya ialah Perlembagaan Persekutuan Undang-Undang Tertinggi. Menurut Perkara 4/1, semua undang-undang bercanggah dengan perlembagaan adalah dikira tidak sah. Perlembagaan adalah rujukan perutama sebagai sumber perundangan dan pentadbiran. Semua polisi atau dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dengan perlembagaan dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana peruntukan perlembagaan sekalipun. Dan rukun negara ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Seterusnya ialah elemen warisan. Elemen warisan merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara, iaitu elemen-elemen asal dan tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan dengan peranan-peranan tertentu. Ia seringkali dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan atau elemen asal indigenous. Menurut Perkara 32, 38, 70, 71 dan 181, iaitu institusi beraja, raja-raja di negeri yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Perkara 3, 11/4, 12/2, jadual keempat, iaitu berkenaan dengan agama Islam. Perkara 153 berkenaan dengan keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti-komuniti lain. Dan perkara 192 iaitu berkenaan dengan bahasa Melayu. Seterusnya ialah kewarganegaraan, iaitu bahagian ketiga dari perlembagaan persekutuan. Kewarganegaraan ialah bentukan yang digandingkan dengan hak keistimewaan Melayu. Terdapat 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, iaitu operasi undang-undang, pendaftaran, naturalisasi dan gabungan wilayah. Seseorang
yang hilang tak setia akan hilang atau dipecat kewarganegaraannya. Seterusnya ialah kebebasan asasi. Menurut perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan. Yang pertama, ia merangkum jaminan kepada hak-hak sivil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak kepada pendidikan dan harta. Kebebasan yang tidak mutlak pula mengambil kira keadaan favorit masyarakat Malaysia, iaitu menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Yang ketiga ialah kebebasan tidak mutlak. Ia tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan negara yang menjaga aspek kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu dan agama Islam. Berikut merupakan prosedur pindaan perlembagaan, iaitu perkara 159, majoriti mudah, 2/3 majoriti, 2/3 majoriti serta perkenan Majlis Raja-Raja, perkara 161E, 2/3 majoriti serta persetujuan TYT Sabah atau Sarawak, 2/3 majoriti serta perkenan yang di-Pertua Negeri. Undi 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan ketiga dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta perkenan Majlis Raja-Raja hendaklah diperoleh dalam proses pindaan perkara 10/4 Undang-Undang yang dibuat di bawah perkara 10/4 bahagian 3, perkara 38, 63/4, 70, 71/1, 72/4, 152, 153 dan 59/5. Kerangka asas yang ke-8 iaitu perkara subversif dan darurat adalah bagi menangani ancaman keselamatan. Analisis dan perbincangan. Berdasarkan kepada kerangka asas perlembagaan persekutuan yang dibentangkan dalam slide sebelum ini, bagaimanakah perlembagaan persekutuan menyumbang kepada penghayatan etika dan peradaban Malaysia? Bincangkan peranan dan semangat elemen warisan sebagai wahana etika dan peradaban Malaysia. Nyatakan peranan kerajaan, badan bukan kerajaan dan orang ramai dalam penghayatan etika dan peradaban berasaskan kepada perbincangan mengenai kerangka asas perlembagaan persekutuan. Bagaimanakah elemen warisan iaitu bahasa Melayu dan institusi beraja boleh menjadi wadah dalam penghayatan etika dan peradaban. Seterusnya ialah cabaran. Dalam menjadikan perlembagaan sebagai tapak integrasi dan wadah penghayatan etika dan peradaban bagi Malaysia, kita tidak dapat lari daripada menghadapi cabaran, sama ada pada peringkat negara atau dunia. Oleh itu, semua warga negara dan penduduk Malaysia hendaklah berusaha dalam mengatasi cabaran yang sedang dan akan dilalui. Hal ini bagi mengekalkan kelangsungan elemen-elemen tradisi dalam perlembagaan, mengekalkan kelangsungan sistem negara berpersekutuan, mengekalkan kedudukan agama secara umum dan Islam sebagai agama negara, mengekalkan kestabilan negara dengan menjaga kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik, menghadapi gelombang hak asasi dan order baru dunia, serta mengekalkan keamanan negara dengan mengawal dan menghapuskan aktiviti subvertif dan jenayah terancam. Akhir sekali, bincangkan cabaran lain yang mungkin dihadapi oleh perlembagaan persekutuan sebagai wahana penghayatan etika dan peradaban. Seterusnya, nyatakan perkara atau tindakan yang perlu diambil oleh semua warga negara Malaysia dalam menangani cabaran yang dinyatakan. Sekian saja dari kumpulan kami untuk topik 6. Terima kasih.